Itu dua hadis yang lebih kurang sama, tetapi yang sebenarnya berbeza. Berbalik semula kepada 806, terjemahan kepada hadis 524. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbandingan kehidupan kamu, yakni dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepadamu, dengan kehidupan umat-umat yang lalu, yakni dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepada mereka, adalah seperti di antara waktu sembahyang asar hingga terbenam matahari. Ahli Taurat diberikan Taurat, mereka beramal dengannya hingga separuh siang, kemudian berhenti. Sebagai ganjaran mereka diberikan satu-satu qiraat. Ahli Injil diberikan Injil, mereka beramal dengannya hingga ke waktu asar, kemudian berhenti. Sebagai ganjaran mereka diberikan satu-satu qiraat. Kemudian diberikan Al-Quran kepada kita, kita beramal dengannya hingga matahari terbenam. Karenanya kita diberikan dua-dua qiraat, yakni sebagai ganjaran. Maka bertanyalah kedua-dua ahli kitab itu, oh Tuhan, kenapa engkau berikan kepada mereka ini dua-dua qiraat, dan engkau berikan kepada kami hanya satu-satu qiraat, padahal kami bekerja lebih banyak lagi daripada mereka, kata Nabi SAW. Maka Allah Azza wa Jalla pun bertanya, apakah aku telah menzalimi, yakni mengurangkan walaupun sedikit ganjaranmu? Jawab mereka, tidak. Kata Allah, itulah limpah kurniaku, aku berikannya kepada sesiapa saja yang aku kehendaki. Seterusnya terjemahan hadis 525. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari daripada Nabi SAW, baginda bersabda, perbandingan orang-orang Islam, Yahudi dan Nasara adalah seperti seseorang yang mengupah satu kumpulan orang supaya mereka bekerja untuknya sehingga ke waktu malam. Mereka pun bekerjalah sehingga separuh siang. Selepas itu mereka berkata, kami tidak perlu kepada upahmu. Maka lelaki tadi mengupah pula kumpulan yang lain. Lelaki itu berkata, sempurnakanlah baki hari kamu, kamu akan mendapat apa yang telah aku syaratkan, yakni janjikan. Mereka pun bekerja sehingga sembahyang asar, sehingga ke waktu sembahyang asar. Kemudian mereka berkata kepadanya, ambillah upah kerja kami itu. Kami tidak mau. Ambillah upah kerja kami itu. Maksudnya kami tidak mau. Orang tadi mengupah pula kumpulan yang lain. Kumpulan ini terus bekerja sehingga terbenam matahari. Karenanya mereka mendapat dengan sempurna ganjaran kedua-dua kumpulan yang telah bekerja sebelum itu. Jadi itulah terjemahan dua hadis, hadis 524 dan 525. Kita telah bincangkan banyak dah hadis 524 tu, sehingganya buka surat 809 809. Jadi maka bertanyalah kedua-dua ahli kitab itu, oh Tuhan, kenapa engkau berikan kepada mereka ini dua-dua qiraat? Bapa beri dua-dua qiraat, dan engkau berikan kepada kami hanya satu-satu qiraat, padahal kami bekerja lebih banyak lagi daripada mereka. Situ saya buat nota situ, sebab dia ada kaitan dengan terjemahan kita yang lalu. Baru ni bicara dah sebahagian daripada terjemahan itu. Apa yang saya terjemah ini, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam. Itu terjemahan dengan apa dia? Iaitu sesungguhnya perbandingan kehidupan kamu. Kalau tengok sosok gitu tak berapa
jelaslah. Jadi terjemahan itu adalah berdasarkan faham apa maksud dia, berdasarkan mafhum dia, bukan terjemahan lafzi lah, bukan terjemahan harfi. Sebab kalau nak kira baqa, maknanya baqa lah, kita berkata baqa juga, kekal kamu. Dan sebahagiannya kita sudah bicara ni. Apa yang saya terjemah begitu? Ini perbandingan kehidupan kamu, yakni dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepadamu dengan kehidupan umat-umat yang lalu, yakni dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepada mereka. Apa yang kita terjemah begitu? Di mana letak asasnya? Payah juga sebenarnya nak terjemah. Payah. Kadang-kadang kan, yalah orang ada pengalaman, dia boleh beberapa bahasa, dia tahulah kadang-kadang terjemah ni lebih susah daripada kita buat diri. Okay? Sebab apa kita kena melera maksud tuai dia tu. Kalau kita buat diri, buat kita lah, kita serah lagu mana. Tapi kalau orang tak kena ambil kira tu, apa maksud dia tu, situ jadi susah sebenarnya. Jadi yang saya buat terjemahan gini, boleh jadi kalau kita baca dalam terjemahan lain, mungkin ada juga kan terjemahan lain berbeza. Jadi asas sayanya dalam menterjemahkan hak tadi tu, ayat tadi tu, sini duduk asas ni lah. Kenapa engkau berikan kepada mereka ini dua-dua qiraat, dan engkau berikan kepada kami hanya satu-satu qiraat, padahal kami bekerja lebih banyak lagi. Situ duduknya, ambil situ. Sebab itulah saya tulis, di sinilah letaknya asas bagi terjemahan penulis tadi. Sesungguhnya perbandingan kehidupan kamu, yakni dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepada kamu. Perbandingan dari sudut tu, bukan dari sudut ayat panjang umur mana lebih, panjang umur mana pendek. Tak, ayat tu panjang umur ataupun panjang zaman syariat tu, bukan ayat tu. Bukan nak buat perbandingan antara zaman syariat dengan zaman syariat tu. Tak, tidak nak ayat tu. Perbandingan kehidupan baqa dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepada kamu. Okay? Mereka kata mereka mengamalkan lebih banyak lagi daripada hak dia beramal. Jadi hak beramal tu mengikut syariat lah. Dengan kehidupan umat-umat yang lalu dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepada mereka adalah seperti di antara waktu sembahyang asar hingga terbenam matahari. Asas dia situ. Yang kedua, kita tengok pula seramai-ramai tokoh-tokoh hadis yang telah mensyarah Bukhari ni, dia katakan kena ambil kira juga tu apabila kita nak terjemah. Pendeknya payah kalah lah. Kena ambil kira juga tu apabila kita nak menterjemah ni, kita lagu mana. Antara yang diambil kiranya ialah mafhum ataupun apa yang difahami oleh pensyarah Bukhari dahulu. Di situ saya tengok beberapa tak puas hati banyak. Hak paling puas hati hak ni. Sebab tu yang kita terjemah lagu tu. Cuba perhati. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam At-Tawsyihnya menulis, inilah asas terjemah. Dengan ini nyatalah bahawa perbandingan yang dibuat Nabi SAW untuk orang-orang dahulu yang bekerja dari pagi hingga ke zuhur dan hingga ke asar itu adalah daripada sudut banyaknya amalan. Bukan nak banding masa tu lebih banyak atau lebih sikit. Tak. Beratnya bebanan agama, seperti dikira berdosa dan bersalah walaupun kerana tersalah atau terlupa dan lain-lain. Dari sudut tu berat tu, banyak tu yang dikatakan banyak dan berat. Sebab umat dahulu ada di antara mereka yang kalau tersalah pun
Tuhan kira juga dosa. Tidak seperti kita ni kan, kalau salah tak berdosa, kalau tersalah tak berdosa. Terlupa pun berdosa juga. Adapun kita tidak. Ada di sudut tu lah yang dikatakan berat tu. Sudut berat tu, berat ringan tu. Lepas tu kalau kena najis kan, pakaian ni kalau kena najis, kita pada dengan basuh ya. Kita boleh kena gunting. Kena gunting pun tak boleh suci. Beratlah. Itu Nabi SAW sebenarnya nak banding dari sudut tu. Ni perbandingan yang dibuat. Perbandingan yang dibuat Nabi SAW untuk umat ini pula ialah orang-orang yang bekerja di antara waktu asar dan maghrib. Semua perbandingan ini bukan untuk menyatakan panjang pendeknya umur atau zaman umat Muhammad. Bukan, kena ayat tu. Ia sebenarnya untuk menyatakan peri pendek, sedikit dan ringannya bebanan yang ditanggungkan ke atas mereka berbanding umat-umat yang telah berlalu. Dari sudut tu nak ayat. Di perbandingan nak ayat dari sudut tu. Memang pun telah terbukti dengan jelas bahawa zaman umat Muhammad lebih panjang daripada zaman Ahlul Injil. Paling lama pun jarak masa di antara zaman Ahlul Injil dan zaman kebangkitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun. Paling lama pun 600 tahun je. Gak kita 1000 tahun lebih dah. Nak kira lebih panjang kita lah. Jadi ini menunjukkan perbandingan ni bukan untuk nak banding zaman, panjang pendek zaman tiap-tiap syariat itu. Tidak nak banding itu. Tapi nak ada sudut lain. Beliau, yakni Jalaluddin As-Suyuti, seterusnya menulis, panjang pendeknya zaman sesuatu syariat tidak memberi apa-apa kelebihan kepada masing-masing penganutnya. Kalau kita kata kita panjang, tak ada kelebihan apa pada penganut tu. Kerana setiap orang akan diberikan ganjaran atau balasan hanya atas amalan-amalan yang dikerjakannya di sepanjang hayatnya sahaja. Jadi kalau panjang 1000 tahun pun umur kita 60 kan? Tidak jadi dengan sebab panjangnya umur syariat tu jadi ada kelebihan pula untuk kita. Orang dulu tak ada gapo. Sumpah je kalau nak kira. Dia terletak pada amalan yang diisi oleh seseorang tu di sepanjang hayat. Terletak di situ. Bukan perbandingan nak banding zaman syariat itu, tetapi nak banding hasil daripada amalan syariat yang dilakukan oleh seseorang. Tak kira lah dalam zaman mana. Itu nak ayat di situ. Sama ada tempoh syariat agama, jadi syariat yang dianutinya itu panjang atau pendek. Semua umat sama saja dalam hal ini. Kesusahan dan kesukaran dunia hanya ditanggung oleh orang-orang yang masih hidup. Ia tiada kena mengena dengan orang yang telah mati, biar sepanjang mana sekalipun zaman syariat yang dianutinya. Mana mati sekata ialah dia. Panjang setelah mana pun, apa berlaku pun dalam ketika itu tak ada kena mengena dengan dia. Jadi hak masing-masing itu sebenarnya amalan dia yang dikira. Itulah asas terjemahan tadi. Yang kita kata apa dia, sesungguhnya perbandingan kehidupan kamu, yakni dalam mengamalkan syariat yang diberikan kepada kamu. Nak banding hak tu dengan umat-umat yang lalu dalam segitu juga. Tu dari segitu. Jadi kita ni kiranya dalam masa tu lah, Meta Rengek lah. Tapi kita dapat lebih. Sebab apa? Walaupun pendek, bayangkan. Walaupun pendek kan, bayangkan kita ada kelebihan-kelebihan. Walaupun dalam masa yang pendek, dia ada Lailatul Qadar yang lebih baik lagi daripada alfi syahr, 1000 bulan. Situ menyebabkan jadi lebih tu. Yang kita kata Nabi SAW kata dapat dua qira'ah tu, walaupun pendek tu. Kita ada kelebihan hari Jumaat.
Kita ada kelebihan pula kalau buat satu, balas 10 kali ganda. Lepas tu tidak terhad setakat tu, dia mungkin berganda-ganda lagi. Walaupun umur pendek, tetapi dengan sebab kita orang duduk amalan siapa ada kena-mena juga dengan kita. Itu kelebihan. Kalau kita ada ilmu, sebarkan ilmu, mati, metah, hidup. Lepas tu orang duduk pakar, dia bawa lagi. Siapa berlaku kepada kita? Itu jadi kelebihan tu. Kelebihan umat Muhammad tu, dia banyak keistimewaan tadi. Benda-benda lagu tu. Kalau nak kira asas dia buat setara ni, ini sebanyak ni. Tapi oleh kerana ganda-ganda tu yang berterusan, dan ramai pula orang yang mengikut jejak dia tu, tu jadi lebih. Itulah dikatakan dari sudut amalan dia tu, hasil amalan dia tu. Dari sudut tu best. Sebab apa? Sebab Tuhan buat lagu tu, ganda-gandakan untuk umat Muhammad melebihi orang-orang lain, walaupun dalam masa yang singkat. Itulah yang dikatakan diberikan dua-dua qiraat tu. Hadis 524 ini juga merupakan salah satu dalil. Habis dah situ, cuma pergi kot lain pula, pusing kot lain pula. Merupakan salah satu dalil yang dipegang oleh golongan Hanafiyah tentang waktu asar bermula apabila bayang sesuatu menjadi satu kali lebih panjang daripadanya. Ia jelas menunjukkan tempoh waktu asar lebih pendek berbanding waktu zuhur. Jika anda berkata waktu asar bermula apabila bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, niscaya waktu asar akan jadi lebih panjang daripada waktu zuhur, atau lebih kurang sama panjang dengannya. Kalau begitu, tidak ada lagi keistimewaan ahli Al-Quran, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanding ahli Injil, umat Nasara. Kerana kerja dan tempoh kerja mereka lebih kurang sama saja. Kecualilah kalau anda mengatakan waktu asar baru masuk apabila bayang sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya, seperti kata Imam Abu Hanifah. Inilah alasan yang diberikan oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani di dalam Muwatta'nya untuk mewajarkan pendapat gurunya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi ni orang Hanafi ni, dia pegang juga ni hadis ni. Dia katakan Nabi dah royak tempoh kita tu, kerja kita tu pendek, lebih pendek daripada orang lain-lain. Tiga golongan je ada. Dia kata ini menunjukkan waktu asar tu baru masuk apabila bayang sesuatu ni, dia khatul istiwa lah, khatul istiwa, bayang sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya. Sebelum itu tak masuk asar. Sedangkan orang-orang lain, jumhur ulama termasuk Imam Bukhari sendiri, mengatakan waktu asar masuk apabila bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, lebih sikit. Lepas pada tu sikit, masuk dalam waktu asar. Dia kata kalau lagu tu sungguh, mana lebih kurang sama panjang waktu zuhur dengan waktu asar. Tapi kalau kita kata sepodia tu, memang jelas lebih pendek waktu asar tu daripada zuhur. Kalau tidak sama panjang pun, kalau tidak lebih panjang waktu asar daripada zuhur pun, dia akan jadi lebih kurang sama panjang. Kalau lagu tu apa istimewanya, nak kata pendak ke apanya, masa lama ke apa, dia lebih kurang je. Tidaklah pula mereka tu akan mengadu hak kepada Tuhan. Orang kata lama bekerja, lama, tak akan timbul masalah tu, kata dia. Ni yang timbul ni kerana kira-kiranya waktu asar tu bermula setelah bayang sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya. Itulah mengikut Imam Abu Hanifah. Dan ini, alasan ini dikemukakan oleh murid-muridnya Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani di dalam kitab Muwatta' dia. Dia sendiri tidak berpendapat gitu. Dulu kita sudah bincang dah ni, anak murid dia tu serupa dengan orang lain juga. Dia kata masuk dah asar bila bayar sesuatu tu jadi sama panjang dengan dia, lepas tu lebih sikit masuk dah. Tapi ini tok guru dia kena bagi jalan jugalah pada tok guru dia. Ya, dia hormat sangat, kagum sangat dengan tok guru dia tu.
Bapa. Lepas tu takkanlah tok guru dia ni lemah sangat, tak ada alasan. Dia kebuka ni salah satu alasan. Dulu kita sudah jumpa dah ni Imam Abu Yusuf, seorang lagi anak murid Imam Abu Hanifah, dia pun kata sepuluh ramai-ramai juga. Tetapi golongan Hanafiyah kenapa orang kita panggil Imam Hanafi, dia panggil juga kan? Nama dianya Nu'man sebenarnya. Nu'man. Abu Hanifah tu kunyahnya Hanifah tu nama anak perempuan dia. Itu orang panggil kepada dia, nama panggilan dia lah, Abu Hanifah tu. Hanafiyah itu ulama-ulama mazhab Hanafi, dalam yang mengikut kaedah mazhab Hanafi, itu Hanafiyah. Ataupun orang panggil juga Ahnaf, sama. Imam Hanafi itu panggilan saja, bukan nama dia Hanafi. Tapi orang kita pun nama Hanafi selama mana kan? Itu tidak salah, Hanafi itu betul juga, tapi bukan nama dia sebenar Hanafi itu. Nisbah, dia panggil nisbah kepada Abu Hanifah itulah. Jadi mereka ambil Hanafi, gitu je. Itu satu perkara yang perlu kita jelaskan. Tidak semestinya kalau kata Hanafiyah itu juga berarti pendapat Imam Abu Hanifah, tak mesti. Supaya kita kata mengikut Syafi'iyah, mengikut Syafi'iyah, tidak semesti itu juga pendapat Syafi'i. Syafi'iyah itu mana? Ulama-ulama yang mengikut kaedah mazhab Syafi'i, itu Syafi'iyah. Boleh jadi ya dia kata tu Imam Syafi'i tak kata begitu, orang panggil Syafi'iyah juga. Jadi kita kena faham tu. Kecuali kalau dia kata Imam Syafi'i berpendapat, itu sungguhlah dia. Tapi kalau Syafi'iyah tidak semesti lagi Syafi'i, tapi pada umumnya memang dia bersesuaian lah dengan kaedah Syafi'i. Kalau tak, Imam Syafi'i tak kata pun kaedah dia tu kaedah Imam Syafi'i biasanya bertemulah. Supaya juga Hanafiyah gitu. Jangan kita kata Syafi'iyah tu Syafi'i lah maksudnya, tak mesti lagi, tak mesti. Supaya juga Hanafiyah tak mesti, Malikiyah tak mesti Imam Malik sendiri. Kalau kata Malik berpendapat, tu baru betul Imam Malik lah. Malikiyah tidak semesti lagi Imam Malik sendiri, ataupun pendapat yang dipilih oleh Malik. Ni Imam Muhammad dia sebut dalam kitab dia Muwatta hak sahih ialah Muwatta Imam Malik. Muwatta ni kita kena ingat, banyak kitab Muwatta ni, bukan sedua ni ya. Banyak kitab Muwatta. Tapi hak sahihnya itulah. Jadi Imam Muhammad sebut ni dalam Muwatta dia tu asasnya ialah Muwatta Imam Malik juga. Sebab dia pun anak murid Imam Malik juga. Dia bukan anak murid Imam Abu Hanifah sahaja, Imam Muhammad, tapi dia anak murid Imam Malik juga. Cumanya pengaruh Imam Abu Hanifah tu lebih kuat terhadap dia, sehingga walaupun dia jadikan asas Muwatta Imam Malik tu untuk menulis Muwatta dia akan sokong, dia akan kemuka pendapat Abu Hanifah dalam itu. Itu beza Muwatta dia tu daripada Muwatta Imam Malik. Kadang-kadang hak tak ada dalam Muwatta Imam Malik, dia kemukakan juga yang menjadi pegangan Tok guru dia Imam Abu Hanifah. Itulah hak orang panggil Muwatta Imam Muhammad tu. Dari segi bilangan hadis dia jauh lebih sedikit daripada Muwatta Imam Malik lagi. Dia pilih-pilih. Lepas tu dia tambah pula hak sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Itulah yang dimaksudkan dengan Muwatta Imam Muhammad. Sabda Nabi SAW, maka bertanyalah kedua-dua ahli kitab itu, oh Tuhan, kenapa engkau berikan kepada mereka ini dua-dua qirat, dan engkau berikan kepada kami hanya satu-satu qirat, padahal kami bekerja lebih banyak lagi daripada mereka. Jika pertanyaan ini timbul hanya daripada golongan Yahudi,
senanglah diterima, kerana tempoh yang bermula dari waktu subuh hingga ke waktu zuhur itu jelas lebih panjang daripada tempoh dari waktu asar hingga ke waktu maghrib. Tentu dah jelas. Persoalan timbul lantaran Nabi SAW bersabda, maka bertanyalah kedua-dua ahli kitab itu. Kedua-dua ahli kitab, maksudnya golongan Nasara juga turut bertanya. Gitulah, dua ahli kitab tu itulah. Nasara juga tanya. Al-Kirmani berkata, ada kata Kirmani, pensyarah Sahih Bukhari yang masyhur, dan kadang-kadang kita dapati pendapat dia tu pelik daripada orang lain. Itu Kirmani. Dia istimewa cara dia sendirilah. Lebih pelik, pelik daripada orang lain. Dia kata, lakinna qawlan nasara la yasih illa ala madhhab al-Hanafiyyah, haitsu yaqulun al-'asr huwa masiru dhilli syai' mithlaihi, wa hadha min jumlati adillatihim ala madhhabihim. Bermaksud, tetapi pertanyaan golongan Nasara itu tidak benar kecuali kalau mengikut mazhab Hanafi. Dia kata kita sebut tadi. Sebab apa? Kalau kita pakai mengikut mazhab kebanyakan, lebih kurang sama panjang Zuhur dengan Asar tu. Zuhur sampai ke Asar, dengan Asar sampai ke Maghrib, lebih kurang sama panjang. Apa makna demo ni kata tanya gitunya? Dengan kurang sama panjang. Mereka berpendapat waktu asar bermula apabila bayang sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang selalu digunakan oleh Hanafiyah untuk menyokong mazhab mereka. Al-Qastalani menambah sedikit saja lagi keterangan Al-Kirmani itu dengan berkata, ni Qastalani pula, ni pun pensyarah Sahih Bukhari juga. Besar kitab dia, tulis halus tu 10 jilid. 10 jilid tulis halus. Besar kitab. Tapi dia tulis kemudian lagi daripada demo ni, daripada Fathul Bari, daripada Umdatul Qari, daripada ni Kirmani ni, kemudian lagi dia tulis. Dia tambah apa dia? Wa amma ala madhhabi sahibaihi wasyafi'iyah bimasir zil mithlahu famushkil. Adapun kalau mengikut mazhab dua orang muridnya, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, dan golongan Syafi'iyah yang mengatakan waktu asar bermula apabila bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya, itu menimbulkan kemuskilan, kata dia. Kalau mengikut pendapat orang ramai ni, jadi muskil ni apa ya dia mau ditanya juga. Apa ya dia mau ditanya juga. Al-Kirmani, Hafiz Ibn Hajar, Al-Qastalani, Maulana Wahiduz Zaman dan lain-lain cuba menjawab kemuskilan itu. Kesimpulan jawapan mereka ialah, jadi kalau kita perhati jawapan dia gap, buat kesimpulan. Kesimpulan jawapan mereka duduk sini. Sininya. Dia tak gidah lain sini. Satu, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ialah gabungan amalan kedua-dua golongan Yahudi dan Nasara. Bukan tiap-tiap satu daripadanya. Gabungan kedua-dua. Itu satu jawapan. Mengambil kira gabungan kedua-dua tu lebih panjang lah. Mengambil kira lebih panjang, lebih banyak, lebih berat. Bukan kira tiap-tiap satu. Yang kedua, untuk berlakunya amalan dengan lebih banyak, tidak mesti mengambil masa yang lebih lama dan lebih panjang. Seringkali berlaku dalam tempoh yang singkat, kerja dibuat lebih banyak daripada dalam tempoh yang panjang. Jadi tidak mesti nak masa panjang. Kalau kita katakan masa untuk orang Nasara dan untuk orang Islam, untuk umat Muhammad ini sama panjang kita, tapi tidak semestinya kerja tu sama banyak. Yang mereka duduk tawil lah, kita kata duduk mengadu hal tu sebab dia rasa dia banyak buat lah, walaupun kata masa tu sama panjang. Misalnya kita kata
orang zaman dulu dengan orang zaman ni. Banyak benar. Beza orang zaman ni boleh buat banyak lagi daripada orang zaman dulu. Sebabnya kalau kita kata nak masak saja pada dah, nak masak. Nak boleh ke masak nasi sepuyuk tu dah. Lagu mana? Kena siup api dah. Kayu tu nak nyala dulu. Ada pohon ni reka. Nyala lah. Lepas tu kalau nak panah tu kena panah juga. Lagu tu juga dah. Hon ni macam sekarang ni macam-macam alat kan dah. Microwave lah apalah dah. Mutar. Berapa saat Lepas tu dalam masa, kalau nak pusing kereta baru dia saja dalam masa berapa minit habis. Tapi kalau jalan kaki orang zaman dulu tak ada kereta kan. Jadi mana gitulah. Ini menunjukkan tidak semestinya masa tu pendek tapi kerja tu pendek juga. Tak mesti. Kerja sikit tak mesti. Ada kalanya masa lebih pendek tapi kerja lebih banyak. Sebab itu mereka duduk dengan Tuhan ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada dalil menunjukkan waktu zuhur menjadi lebih pendek dari waktu asar atau menjadi sama panjang dengannya. Jika dikatakan waktu asar bermula apabila bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya. Ulama hay'ah, yakni ilmu falak, malah menegaskan dalam keadaan itu pun waktu zuhur lebih panjang dari waktu asar. Kalau kita kata nak kira tasin, nak kira panjang, dia jadi sama panjang? Tak sama panjang. Dia jadi panjang juga sikit. Kalau kita pakai mengikut orang ramai ni, jumhur ulama ni, waktu asar masuk, bila bayar sesuatu menjadi sama panjang dengannya. Kalau kata hak tu pun, dia lebih panjang lagi antara zuhur dengan asar daripada asar dengan maghrib. Yang keempat, jika diperhatikan dengan teliti dan cermat, sebetulnya perbandingan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas tentang tempoh umatnya ialah di antara sembahyang asar hingga terbenam matahari, bukan di antara waktu asar hingga terbenam matahari. Cuma patib molek. Dia kata di antara sembahyang asar, bukan waktu asar. Cuma kita bubuh waktu asar tu sebab baru boleh sembahyang bila masuk waktu dia. Tapi tiap-tiap orang tu tidak sama waktu sembahyang asar dia. Kalau nak kira daripada waktu sembahyang dia tu, hanilah yang jadi timbul kita duduk bahas sebelum pada ni. Ada kalanya seseorang tu sembahyang dah satu rakaat saja dalam waktu asar. Hak selebihnya dia sembahyang dalam waktu maghrib. Tapi dia dah juga, dia sembahyang juga. Kalau hak lagu tu pendek benar. Kalau ambil kira waktu, mana kira dah juga waktu asar. Memang itulah yang dimaksudkan di sini. Bukan nak kira betul-betul daripada waktu asar untuk semua orang dah. Sebab ada di antara umat Muhammad ini yang tidak sembahyang asar di awal waktu, sembahyang lewat. Walaupun lewat dia dapat kelebihan tunai juga, dengan syarat dia dah satu rakaat dalam waktu. Ni ada kaitan dengan dulu lah, dengan perbincangan yang lalu tu ada kaitan. Kalau diandaikan sembahyang asar itu dikerjakan di awal waktunya, kalau kita andaikan di awal waktu pun, ketika bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya sekalipun, tetap juga ia mengambil sedikit masa. Sebab Nabi SAW buat perbandingan antara sembahyang asar hingga terbenam matahari. Khatib Maulid dalam hadis tu, lafaz dia begitu. Ambil kira situ. Tetap juga ia mengambil sedikit masa, kerana sebaik saja masuk waktu asar, yang mula-mula sekali dilakukan adalah azan, kemudian berwudu, berkumpul beramai-ramai untuk berjemaah, bersembahyang sunat sebelum bersembahyang fardu asar dan lain-lain. Jadi sembahyang asar tu jadi lewat juga. Nabi SAW kata daripada sembahyang dia tu sampai terbenam matahari, hak tu bukan daripada mula-mula masuk waktu asar tu kita kata gitu. Ini takwil lah. Ini cara nak menyelesaikan kemuskilan
kenapa orang Nasara tu mengadu hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah masa kerja dia tu dengan masa kerja umat Muhammad ni, kalau kita nak kira lebih kurang sama, apa nak mengadu hal? Ni jadi dia jadi mengadu hal tu ni benda. Jadi pendeklah kalau nak kira begitu. Yang kelima, apa yang disebut oleh Nabi SAW ini hanya suatu perbandingan. Dalam sesuatu perbandingan tidak semestinya terdapat kesamaan dan keserupaan 100% di antara musyabbah dan musyabbah bih. Tak mesti serupa 100%. Yang ini sesuatu yang dibandingkan dengan sesuatu yang dibandingkan dengannya. Apalagi hukum hakam agama tidak harus diambil daripada hadis-hadis perbandingan atau tamthilan, seperti kata Imamul Haramain yang telah kita kemukakan sebelum ini. Jadi ni tamthilan kata dari semua sudut kena serupa. Dia ada setengah-setengah sudut je Nabi buat perbandingan ni. Sebab kaedah perbandingan kalau bahasa Arab, kalau bahasa Melayu pun dia mesti kena terima lagu tu, tak ada kaedah pun. Bila seseorang kata mukanya seperti bulan purnama, dia nak ayat apa? Dia nak ayat apa? Seperti bulan purnama, banyak cara tu. Kalau kita kata sama tu tak leh. Hanya dari sudut-sudut tertentu saja. Misalnya dari segi cerah kau, kilat kau, sinar kau, dari sudut tu je. Kalau nak ambil kira dari sudut lain, selepas orang naik ke bulan, waktu orang batu bulan gapo tu udah bulan tu berlubang-lubang berkawah-kawah. Bukan lubang Jawa lubang kawah. Jadi gapo comel kalau nak kira. Dia kata tak betul kamu buat perbandingan tu untuk comel tu. Sebab apa saya gida, saya tengok udah. Tak boleh kata lagu tu. Semua orang sudah terima dah. Dia kira dari sudut tengok daripada jauh. Tu gitu. Tidak seperti tari. Kalau tari tengok pedih mata, sakit mata. Tapi kalau tengok bulan ni lembut gitu kan. Gitu. Dari sudut tu. Jadi tak bolehlah kita nak tengok tu kesamaan, keserupaan dari semua sudut. Kalau kita cuba buat gitu juga, tak kena lah. Tak kena. Yang keenam, Nabi SAW menggunakan bahasa taglib di sini. Bahasa taglib di sini. Walaupun baginda SAW telah menyebutkan kedua-dua ahli kitab bertanya, yang bertanya sebenarnya hanya ahli Taurat sahaja. Penggunaan bahasa seperti ini dipanggil juga umum, urida bihil khusus. Lafaz umum yang tidak dimaksudkan umum. Malah yang sebenar-benarnya dimaksudkan ialah khusus. Yang sebenar-benar dimaksudnya ialah khusus. Ini kaedah bahasa Arab. Bahasa kita ada tidak lagu tu? Ada juga taglib ni bahasa Arab ni. Misalnya Abu Bakar dan Umar, dia sebut Umarain. Itu orang panggil taglib, dua Umar. Padahal Abu Bakar tu tidak nama Umar. Itu termasuk dalam bab taglib. Banyaklah hak seumpama ini diguna. Disebut ahli kitab. Adakah maksud dua tu? Tidak, salah satu. Oleh kerana salah satu tu jelas, jadi disebutkan yang itu. Yang seorang kita ikut. Begitu. Banyak dalam Quran pun. Ij'alni ala khazainil ard. Kamu lantiklah aku untuk menjaga gedung bumi. Jadi bumi ni semua bumi lah, termasuk Malaysia ke apa ni tak? Tak. Mesir ya pada masa tu. Untuk menguasai negeri Mesir. Itu maksud dia. Jadi bumi itu tidak dengan maksud bumi semua bumi. Itu dia taglib. Dia ada guna umum urida bihil khusus. Sebut umum tapi maksudnya bukan umum, tapi khusus.
Yang ketujuh, maksud kata-kata golongan Nasara padahal kami bekerja lebih banyak lagi daripada mereka ialah kerja atau amalan yang telah kami buat lebih berat dan lebih sukar daripada kerja atau amalan mereka. Inilah yang kita pilih, yang kita pilih. Ia tidak ada kena-mengena dengan panjang atau pendeknya tempoh zaman mana-mana golongan. Itulah dia 7 jawapan yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan pendapat Ahnaf, yakni ulama-ulama pendukung mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi jawapan dia nya demo tak boleh buat dalil ni. Sebab apa? Ni 7 alasan tak boleh buat dalil. Jadi kan nak bahas benda lagu ni yalah, ini satu bab benda lain pun dah. Kalau kita nak kira kan lagu ni lah bahas. Lagu ni lah bahas. Pendak kalah. Masing-masing tu pendak lah. Hujah tu. Berhujah tu serupa dalam mahkamah. Depan hakim. Masing-masing kebukakan hujah tu. Bukan nak balas dah. Nak hak mana lebih kemah. Hak mana lebih kemah. Tu ya. Jadi hak kita duduk ikut-ikut ni memang kemah. Ahli-ahli dia bahas banyak mana dah. Sebanyak mana dah. Misalnya ni orang-orang yang tak setuju dengan Imam Abu Hanifah, dia takwil lah. Hak ni begini 7 cara. Kemudian habislah di situ. Kata Allah, itulah limpah kurniaku, aku berikannya kepada sesiapa saja yang aku kehendaki. Setelah ditanya, apa ni? Ada serah kena buat nyanyi kau? Aku ada kurang apa-apa kau? Tak ada. Semua kata tak ada. Cuma serah gitu. Kalau ia pun Tuhan kata itu limpah kurnia dia, dia nak beri ke siapa? Gitulah. Jadi kita tak boleh deki lah. Demon ni dia ada rezeki juga ni. Hak tu dia tak boleh terima Islam ni, umat Muhammad ni. Macam-macam lah alasan, macam-macam. Dia ada buat deki juga. Dia benda-benda lagu ni hak berkait dengan kurnia Allah SWT ni tak boleh nak deki. Tak sudah, tak su. Kita tengok bukan hak ni saja, hak lain-lain pun tak serupa kan. Orang ni dia boleh 2 orang je anak misalnya. Serupa. Hak ni boleh 12 orang. Tak serupa. Tak serupa. Hak ni tak boleh serabut. Kita nak katakan kata tepik pun dah tidak jadi pecah langit. Tak ada jadi apa. Rebah kita elitih tak pandai nak lawan. Jadi kena terima jugalah, kena terima. Itulah hak dikatakan kurnia Allah SWT tu. Di kalangan umat Muhammad pun tak sama. Tak sama. Jadi apa nak deki? Kalau nak deki, dia jadi supremo ni. Dia deki. Apa yang selama ni dia kata kalau Nabi-Nabi kan pokok Bani Israel, apa yang amari kalangan pokok dia tu pokok teruk yang selama ni tu kita. Dia jadi gitu. Seseolahnya orang yang tak pernah berilmu tu tak mungkin boleh ada jadi ahli ilmu. Seseolahnya adakah begitu? Silap tu. Jadi macam monopoli pokok dia pula. Tuhan bui je. Kadang-kadang orang ni kalau lebih dia jadi gitulah. Orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu dia ada buah tu. Memang banyak sungguh Nabi. Sehingga dia jadi dia lah bangsa yang paling lebih dalam dunia, paling layak, paling dikasihi oleh Allah SWT. Jadi melarat dah lah. Jadi Allah SWT nak buktikan tidak begitu. Tuhan boleh letak mana saja. Dan terbukti sekarang ni orang dia pun terpaksa mengaku memang itu kenyataan. Memang lebih sungguh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab yang diberikan kepada Muhammad Quran memang lebih sungguh. Pak kitab dia berapa butir ya syaratnya tafsirnya. Kitab ni banyak benar. Tengoklah dari sudut mana sekali dia akan tengok lebih. Itulah kalau dah Tuhan nak bui. Walaupun selama ni lama lepas pada Nabi Ismail tu tak ada Nabi. Kok dia dah Tuhan bui banyak gitu.
pelik lah. Jawab mari sekali dengan contoh sekali. Contoh mana? Lah pada pasir kering kita mau tak ada air, cakap korek tak jumpa air tu. Nah, tiba-tiba tubik telaga Zam-Zam juga cebok banyak mana pun tak kering, tak tamai mana, sekali pelik tu kan. Dia nak rayaknya boleh ada di tempat yang macam tu. Jangan kamu berasa pelik. Kijak Tuhan Muhammad tu, walaupun di kalangan orang tidak ahli ilmu, bukan ahli kitab lah orang panggil, tidak ahli kitab sepopok-pok demo, tapi Tuhan boleh melahirkan dari kalangan pok-pok tu hak lebih daripada orang lain. Dari dia nak buat jadi lagu tu, nampak lah zahir pun boleh tengok, hak dari segi ilmu pun boleh tengok. Pelik. Itu memang pelik. Kemudian ini kita panggil, ini nota berapa tu, 989 tu. Atraf hadis ini dapat dilihat pada 6 tempat yang lain. Atraf ni mana hadis ni lah, panjang pendek, ekor dia ke, tengah dia ke, depan dia ke, yang mengandungi cerita macam ni. Dia ada 6 tempat dalam Bukhari. Zaman dulu susah nak cari. Mana lagi ada, kita nak tengok mana paling lengkap. Hak ni gapo dia tak ada, hak ni gapo dia tak ada sini. Ada gapo pula beza daripada hak nu. Susah. Tapi kalau kita tengok hijab ulama-ulama kita gigih sungguh. Kita lah ni senang, ada komputer pecek dia tubik cari dah. Banyak menyenangkan kerja. Jadi cepatlah. Tapi kita kira ulama dulu, dia belik sungguh, ataupun memang dia ngaji sungguh macam ingat duduk sini berapa tempat tanda molek. Sebab dia boleh banyak patulah, masa tu tak ada komputer pun. Ada dia orang lain ambil tupai hak dia je. Jadi gigih sungguh kalau kita tengok. Dan ini pun mengikut ulama-ulama, dia kata satu mukjizat Nabi yang lahir selepas Nabi mati. Kalau tidak, tak mungkin kerja-kerja lagu ni boleh dibuat. Tak mungkin. Pernah. Nak tahu duduk mana? Ni misalnya, pertama di bawah bab ni yang saya sebut. Tengok situ, boleh banding lah, boleh buat perbandingan. Jadi atraf ni tujuannya untuk perbandingan, hak mana paling lengkap, hak mana ada kurang gapo, kenapa Imam Bukhari peringkah di sini, dan kenapa Imam Bukhari kemukakan di bawah bab ni. Dia ada maksudnya yang berbeza, tidak sama. Walaupun dia ulang, tapi maksudnya tidak sama. Itu untuk mengajar kita lah, bahawa kalau kita jumpa satu hadis, jangan ingat makna dia satu saja. Tidak. Boleh banyak pengajaran tu atas pandang kita. Perbandingannya kalau nak mudah dah, orang perempuan ramah kita dah. Kalau buat kuih lah, kalau buat kuih kan, orang perempuan lelaki super tulah juga kena kira. Tapi biasanya orang tin orang ngaji buat kuih kan. Kalau hak pandai tu boleh gandum, dia boleh buat kap. Banyak benar. Tapi kalau hak tak pandai, sekarang rabuk tak jadi. Betul. Begitu juga dengan seseorang yang berhadapan dengan hadis. Dia dapat satu hadis, tapi dia pandai. Daripada hadis tu dia boleh faham banyak. Tapi hak tak pandai, hak ada tu zahir tu pun dia tak faham. Lagu tu lah. Jadi Imam Bukhari mengajar, sebenarnya tujuan dia tulis kitab dia tu pun, dia nak ajar orang lagu mana cara nak faham hadis, lagu mana cara mengeluarkan kandungan hadis, intisari hadis. Itu tujuan dia, itu maksud utama dia. Lepas tu hak halu-halu, hak seni-seni tu lagu mana, dia ajar kita. Itulah keistimewaan Bukhari, dan jasa dia sangat besar kepada orang-orang yang mengaji. Orang yang mengaji serah benar. Habislah situ. Kemudian kita pergi kepada hadis yang kedua tadi, hadis 525 pula. Zahirnya nampak lebih kurang sama, tapi sebenarnya tidak sama. Kalau kita perhati kandungan dia pun ada
banyak perbezaan dia. Hak ni nampak kasar sikit. Hak tadi lembut. Dia dengan Tuhan, dia tanya pun, dia tanya molek. Lepas tu kalau Tuhan tanya balik dia dijawab molek. Hak ni duk jadi ngaju. Jadi ngaju. Jadi merajuk. Lepas tu jawab kasar lah. Jadi ada juga kan orang makan gaji, orang kerja dengan orang ni, kalau tak kenal lagu dia pekong depan tu pekong pitih atas muka tu dah. Ni lebih kurang lagi tu lah cara. Jadi Imam Bukhari nak cerita kap pula di sini. Jadi ada nota di situ 990 tu. Apakah perbandingan yang terdapat di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari ini menggambarkan peristiwa yang sama dengan perbandingan yang terdapat di dalam hadis Ibnu Umar sebelumnya? Kok sama, bercerita sama? Atau ia menggambarkan dua perbandingan yang berlainan? Itu persoalannya. Para ulama terbahagi kepada dua kumpulan dalam masalah ini. Satu, Hafiz Ibnu Hajar, Jalaluddin As-Suyuti dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengatakan kedua-dua hadis itu mengandungi dua kisah dan dua perbandingan yang berlainan. Antara alasan mereka ialah siyak atau kandungan kedua-duanya berbeza. Kalau hadis Ibnu Umar menyebutkan ahli Taurat dan ahli Injil mendapat satu-satu qira' atas amalan mereka yang tidak sampai ke penghujungnya, maka hadis Abu Musa menyebutkan mereka tidak mendapat apa-apa kerana mereka tidak mahu mengambilnya. Juga beza, tak saya ambil. Ini tak saya ambil. Hadis Ibnu Umar menggambarkan pribadi ahli Taurat dan ahli Injil yang agak lembut, sedangkan hadis Abu Musa menggambarkan sikap mereka yang kasar dan biadab. Itu kalau perhati. Di dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW menggambarkan kegagalan ahli Taurat dan ahli Injil dengan kata baginda SAW, ajazu. Dia guna perkataan itu. Maksudnya mereka tidak berdaya, tak mampu, lalu berhenti. Kita terjemah dulu, lalu mereka berhenti. Sampai sekejap jalan, berhenti. Satu perkataan yang agak lembut. Di dalam hadis Abu Musa pula mereka menyanggah pengupah, sama ada dengan berkata kami tidak perlu kepada upahmu. Cepat hati, tak serupa tu. Dengan nada kasar, atau ambillah upah kerja kami itu, kami tak mahu. Itu kan kasar tu. Jadi ngajulah tu. Dengan nada orang yang merajuk, marah atau memerli. Perli. Hadis Abu Musa seolah-olahnya menggambarkan dua qirat yang diberikan kepada ahli Al-Quran, kemudiannya itu adalah yang tidak diambil atau tidak diberikan kepada ahli Taurat dan ahli Injil. Benda tu juga yang diberi kepada ahli Al-Quran, dan dia tu tak ambil. Ada dengan tuan dia guna tu juga untuk beri kepada ahli Al-Quran. Itu gambarannya. Sedangkan di dalam hadis Ibnu Umar tidak ada bayangan dan gambaran seperti itu. Itu beza dia. Kita nak tahu, kadang-kadang satu hadis tu nampak zahir dia macam serupa, pula kau lain. Seperti banyak kan, dalam hadis dia ada sebut, bila seorang sahabat tu tanya kepada dia ajaran Islam, Nabi pun kata gini-gini. Dia pun kata, demi Allah, saya tak akan tambah dan saya tidak akan kurangi hak Nabi SAW kata tu. Nabi SAW kata, siapa-siapa nak tengok ahli surga, tengok orang ni. Kadang-kadang dia kata berjaya dia kalau betul seperti yang dia kata tu, dia buat serupa hak dia kata tu. Jadi hak ni kan beberapa kali ada lagu tu dekat-dekat serupa, 100% serupa, tidak ada beza lah lafaz. Adakah cerita lain atau cerita berkenaan dengan orang yang sama? Sama seperti ni. Dia kena perhatilah. Di situlah kadang-kadang iyalah usaha tu telah buat belaka, usaha tepat tidak tepat tu. Sebab dia kata ni orang ni dia sebut, padahal tidak. Orang tu cerita dia lagu lain. Kena ambil kira semua.
Dua, Ibnu Rusyaid, Maulana Zakaria dan orang-orang yang sependapat dengan mereka pula mengatakan kedua-dua hadis Ibnu Umar dan Abu Musa itu sebenarnya menggambarkan kisah atau perbandingan yang sama. Perbezaan yang terdapat di dalam kedua riwayat itu berpunca daripada tasarruf perawi dalam mengikhtisarkan hadis atau mentakmilkannya, ataupun kerana hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW sebanyak 2 kali sekurang-kurangnya. Gitu dia kata. Apa ni? Satu, kemungkinan kerana tasarruf perawi. Tasarruf perawi ni, perawi pindah sedikit perkataan tu, pindah sedikit. Cerita sama sebenarnya, hak tolak je, dia pindah. Kadang-kadang hak ni dia pereka. Bila pereka tu jadi nampak macam lain. Kadang-kadang dia sempurnakan, takmilkan. Hak reka tu dia sempurnakan, jadi macam cerita lain, padahal cerita tolak. Ataupun Nabi SAW wayak 2 kali sekurang-kurang. Pada kali ni dia wayak dengan lafaz lagu ni. Orang yang dengar tu, dia ingat molek dah. Pada kali yang lain dia wayak lagu lain. Dia wayak lagu lain pula. Lafaz dia tu berbeza. Sebab Nabi SAW kira maksud dia sama. Ibnu Umar meriwayatkan apa yang didengarinya daripada Nabi SAW, dan Abu Musa juga meriwayatkan apa yang didengarinya daripada Nabi SAW. Pada pendapat penulis, pendapat golongan kedua ini lebih tepat. Kemuskilan yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi akan terjawab dengan sendirinya apabila hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Musa kedua-dua sekali diletakkan di hadapan. Tidak tu silap tu sikit, silap sikit tu. Pendapat golongan pertama tadi, pendapat golongan pertama tadi lebih tepat. Begitu sepatutnya. Pertama tu sepatutnya, bukan kedua. Maknanya bagi kita peristiwa berbeza. Orang cerita orang lain, kumpulan lain. Nabi SAW nak menceritakan hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar nak cerita ahli kitab yang beriman. Ahli kitab yang beriman. Hak ni ahli kitab yang rosak, derhaka, yang telah mengubah kitab nabi-nabi mereka ya saja, tak dapat apa. Walau bagaimanapun kita kena perhati kedua-dua hadis ini. Hadis Ibnu Umar menggambarkan ahli Taurat dan ahli Injil yang taat dan muslim. Sementara hadis Abu Musa pula menggambarkan ahli Taurat dan ahli Injil yang ingkar dan kafir. Golongan pertama tetap mendapat upahnya walaupun tidak penuh. Golongan kedua pula langsung tidak mendapat upah kerana kesombongan, kebongkakan dan kekufuran mereka. Jadi itu bezanya. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari dua. Dia buat mari dua. Kalau nak kira asalnya, mereka pun berhak mendapat upah itu. Tapi tak kena gaya upah-upah apa ataupun hak kita panggil pahala tu kita tak dapat. Tak dapat. Kalau tak kena gaya. Kalau nak kira pada asalnya memang boleh. Misalnya dengan sebab kekufuran, dengan sebab lawan Tuhan, jadi tak boleh. Dalam Quran pun ada sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, sia-siakan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Jangan. Sebab apa dia jadi terbuat sia-sia, tak ada pahala. Mengungkit-ungkit tu lagu mana? Mengungkit-ungkit tu dia jadi sendal ni sampai kita ni. Ada ungkit-ungkit. Ungkit lagu tu. Ataupun menyakiti. Menyakiti. Kita bui, tapi bui dengan cara kasar kau misalnya. Lepas dah misalnya.
atas muka dia tu kita lepas. Itu menyakiti. Nak bui molek. Jadi hak ni dia jadi terbatas. Tidak nanti kufur, tidak nanti kafir, tak sampai ke peringkat tu. Kalau peringkat tu lagilah. Jadi itulah ayatnya perbandingan ahli kitab. Apa dia tidak dapat penuh? Pasal banyak perkara lah. Syariat dia pun tidak lengkap sebenarnya. Kita ni berat nak buat Islam umat Muhammad ni, syariat Muhammad, berat. Ada belakang lah, kena buat belakang lah, bagus penuh. Bukan ibadat saja, dah. Kalau ibadat dah, perang pun ada, zuhud ada, nego pun ada juga. Nabi sendiri tunjuk dah begitu. Kalau jadi orang biasa, jadi pemerintah pun ada juga. Ada belakang. Kalau ikut sempurna Nabi kat, banyak benda lah kerja. Adapun kalau syariat Nabi Isa misalnya, mengikut fahaman orang-orang Kristian, jauh berbeza. Dia tak ada dunia, dunia, tak cakup dunia. Jadi tak ada berat lah, beban dia tu dari segi nak dakwah pun, cabaran pun tak ada mana. Sebab dari segi gapo cabarannya, kalau nak ajak orang cuma ingat Tuhan gitu je, baiki akhlak be jadi juru sekadar tu je. Tak ada banyak cabar tu. Bila aja ada banyak cabar, cabaran dia pun banyak. Itulah sebabnya kita katakan hak dalam hadis disebut, maksud dia apa ya, umat Muhammad dia dapat pahala 2 qiraat, yang ini lebih banyak daripada orang lain. Itulah antara sebabnya. Walaupun dalam masa yang ringkas, dalam masa yang ringkas, kepada orang-orang Kristian yang ada sekarang, dia kata hidup membujang lebih baik untuk orang yang nak merapatkan diri dengan Tuhan. Buktinya Nabi Isa sendiri tak nikah, dia kata. Bila tak nikah, mana cabaran? Tak ada. Cabaran menghadapi anak, cabaran menghadapi isteri atau suami, banyak. Tak ada lah tu. Tak ada. Dengan sendiri tak ada. Dah perai tak boleh. Kena tenang. Orang buat kadang-kadang pun kita maaf dia. Orang tapah pipi kiri, bui pipi kanan kita dah. Dengan cara lagu tu, itu cara dia. Jadi tak ada banyak cabaran. Itulah. Jadi begitulah. Ambillah upah kerja kami. Ini kami tak mau. Orang tadi mengupah pula kumpulan yang lain. Kumpulan ini terus bekerja sehingga terbenam matahari. Inilah maksudnya umat Muhammad. Mana isyarat kepada ni, kita sudah bicara dah sebelum pada ni. Isyarat kepada selepas dia tu tak ada umat yang lain. Habis dah cerita dunia. Satu. Selepas Nabi tak ada dah Nabi yang lain. Isyarat kepada hal itulah. Sebab tu dia kata sampai terbenam matahari, sampai suk dunia. Selepas pada tu tak ada dah malam dah. Orang tak panggil siang. Bukan masa bekerja, tetapi masa mendapat hasil, mendapat upah akhirat lah kira-kiranya. Di situ ada nota 991 tu. Maulana Wahiduz Zaman di dalam Taysirul Bari Syarah Bukhari-nya menulis, hadis ini mengemukakan suatu perbandingan tentang orang-orang Yahudi, Nasara dan orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi telah beriman kepada Musa alaihissalam dan mengikut ajaran kitab Taurat. Selain tidak menerima kitab Injil dan Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah, mereka juga tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Orang-orang Nasara pula, walaupun percaya kepada kitab Injil dan Nabi Isa alaihi salam, namun mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mahu menerima Al-Quran yang dibawanya. Kerana itu segala usaha kedua golongan tersebut menjadi sia-sia saja. Setelah mereka
dikemukakan syariat Muhammad. Kalau mereka dan dengan syariat Muhammad, seperti sekarang ni lah, hak mendakwa pengikut Yahudi ke, pengikut Kristian ke, mereka berhadapan dengan Islam tu, dia terima ke tidak? Kalau tidak terima, sia-sia. Walaupun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, kalau ketika Nabi ada dulu pun lagu tu juga, dia tak terima, sia-sia. Kalau dia terima, dia dapat dua. Dia dapat dua. Kedua golongan Yahudi dan Nasara tidak mendapat pahala yang sepatutnya diperolehi mereka di akhirat nanti. Umat Muhammad datang paling akhir ke dunia dan bekerja sebentar sahaja, tetapi mereka melakukan kerja dengan baik dan sempurna sebagaimana dijanjikan. Mereka percaya kepada semua kitab yang diturunkan dari langit dan nabi-nabi yang dilantik Allah sebagai utusannya, maka mereka berhak mendapat ganjaran yang penuh sebagaimana dijanjikan. Ini kitab Taysirul Bari ini, syarah Bukhari dalam bahasa Urdu. Nasib baik, boleh juga, boleh. Dia tupai-tupai kan. Jadi kitab ni memang istimewa. Dia 9 jilid, tapi dia reka-reka, tidak panjang detail, reka. Tapi reka pun padat lah, padat. Tengok saat ni lah, itu cara dia. Jadi apa kita kata umat Muhammad ni dapat pahala, dia terima walaupun dia tak ada dengan Nabi-Nabi dulu, tapi dia terima baik, percaya kepada Nabi-Nabi itu, kitab-kitab itu dia percaya sebagai kitab suci. Berbeza dengan ada hak dulu. Hak dua tu lah, terutama hak ada dengan kemudian dia tak terima Quran, tak terima Nabi Muhammad. Berbeza dengan kita, kita terima Nabi Isa, kita terima Nabi Musa, kita terima Uzair. Tapi sebagaimana yang Allah SWT raya, kita cukup jaga. Tuhan suruh jaga tauhid, kita jaga. Pokok dia gagal, sehingga dia kata Uzair ibnullah, Masih ibnullah, Nabi Isa tu ada Allah, gagal. Dah banyak kali dah dia gagal, dia tak jaga molek. Adapun umat Muhammad ni dia jaga. Walaupun ada, memang ada di sana sini perbuatan syirik, bid'ah, macam-macam, teruk-teruk juga, tapi tidak semua. Tidak semua. Bahkan hak lebih ramai hak molek sebenarnya umat Islam. Berbeza dengan puak-puak dia, hak percaya kepada 3 Tuhan tu lebih ramai daripada hak percaya satu Tuhan. Dan lain-lain lagi, hak percaya kepada kitab yang sudah diselewengkan tu lebih ramai daripada kitab yang tidak diselewengkan. Sehingga nak cari kitab yang tidak diselewengkan tu, nak cari mana? Botak ganggu kepala tak jumpa, tak jumpa. Tapi berbeza dengan kita, Quran jelas, tetap hak asal tu ada. Nak terjemah bahasa mana lah, hak asal tetap ada, terpelihara. Bukan Quran saja, usaha umat ni, goma ni buat kerja ni walaupun sebentar. Hadis Nabi SAW dia jaga, dapat kesan hak ni palsu, hak ni tidak palsu, hak ni dhaif, sehingga jadi satu ilmu pula. Mana ada dalam pengikut agama lain kerja lagu ni, tak ada. Situ dia buat kerja molek. Sebab tu dia patut dapat dua, berhak dapat dua. Hak dulu dia tak kerja molek, berhenti tengah jalan lah, apa yang lagu tu. Kita umat Muhammad ni secara umumnya hak lebih ramai. Tak sekira lah dia dakwah macam Syiah dakwah, dia ada Quran lain, wah marilah. Tak berani, tak berani. Kata saja ya ada. Wah mari tak, kata saja. Duduk dengan Imam Mahdi, pada agak dia duduk dengan Imam Mahdi, sama dia boleh buat panduannya. Hak lebih banyaknya kita, hak ni lah hak yang menguasai. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis 524 dan 525 di atas ialah, jadi banyak sangat pengajarannya. Inilah maksud Imam Bukhari nak ajarnya. Imam Bukhari nak ajar. Kalau kita renung, kadang-kadang kita tengok dalam syarah-syarah hadis ni, hak lama ni, ia tidak banyak, beberapa je dia buat. Dia kira orang cerdik-cerdik kali dah.
Dia boleh waktu birthday ni pokok ni. Agaknya lah dah. Tapi benda lagu ni sebenarnya penting kepada orang ramai ni, pengajaran dia. Itu penting. Kita boleh tengok gapo dia orang panggil orang kata mukjizat ni benda setara mana. Tengok. Setara tu. Tapi berapa banyak boleh keluar. Paduan pedoman hidup. Memang luar biasa, luar biasa. Satu, Nabi SAW selalu juga menjadikan perbandingan dan tamsilan sebagai medium pengajarannya. Dia selalu guna, dia buat perbandingan. Bermakna dalam pengajaran perlu ada unsur ini. Ini adalah sesuatu yang baik dan menarik. Ada dari segi pendidikan. Yang kedua, memberi ganjaran kepada setiap pekerja atau setiap orang yang beramal adalah sunnatullah. Kalau buat kerja ada upah, ada bayaran, ada ganjaran, itu sudah sunnatullah. Kalau ikut lagu tu boleh. Dia sendiri pun ada. Kalau orang buat ni beri pahala. Gitu. Itu yang dikatakan sunnatullah. Sebab tu kalau orang langgar tu, tak buat tu, pelik. Orang tak boleh terima. Tak boleh terima. 3 pekerja yang tidak menepati syarat perjanjian untuk menyiapkan sesuatu pekerjaan dalam tempoh tertentu juga berhak menerima habuan selayaknya. Tak habis kerja pun boleh juga. Macam pokok dia, suruh buat kerja sampai ke terbenam matahari lah, tapi dia tak buat dia segerak hari, dia dapat juga. Jangan kita kata dah dia tak sudah buat, jadi kita tak boleh langsung ke dia. Sia-sia kerja dia, penat dia. Tak boleh. Boleh jadi dia ada apa-apa hal dia. Ini dari segi untuk dunia lah. Untuk dunia, peraturan kerja tu dalam dunia dia kena bagi sebagaimana Allah SWT bagi juga. Cuma dia tidak bagi 2 qirat, dia bagi 1 qirat tu. Yang keempat, pekerja yang menepati syarat perjanjian berhak mendapat sepenuhnya apa yang dijanjikan. Ini konsep kerja dalam Islam ni. Buruh lah kita kata, buruh, pekerja dan majikan, apa lagu mana sepatut. Padahal hadis ni tidak ada cara kerja kan, tapi kita boleh ambil. Ini lebihnya hadis ni, lebihnya itu. Dia terikat dengan janji lah, terikat dengan janji. Yang kelima, hasil usaha manusia itu tidak sama. Ada yang berusaha dalam masa agak panjang dan lama, tetapi hasilnya tidak seberapa. Ada pula yang bekerja dalam masa yang singkat saja, tetapi hasil yang diperolehinya jauh lebih banyak dan lebih lumayan daripada golongan yang pertama tadi. Ada juga yang tidak mendapat apa-apa hasil daripada usaha dan penat lelahnya. Segala masa dan tenaga yang dicurahkan hilang dengan sia-sia saja. Ini pengajaran juga. Ada hak boleh banyak, ada hak boleh sikit. Tidak semesti nak boleh banyak, dia kena lama, tak mesti. Sementara pun kalau kena raya boleh banyak, sementara pun. Ada kalanya saja tak kena raya kita buat kerja gapo-gapo dalam dunia ni habis masa saja, sia-sia. Rugilah kalau lagu tu. Jadi bermakna kita kena nilai, kena fikir molek lah. Itu pengajarannya. Kena fikir molek apabila nak pilih sesuatu pekerjaan itu. Walaupun di sebaliknya kita percaya ini semua berdasarkan ketentuan Allah SWT. Tetapi dari segi usaha tu kena dengan sepenuhnya lah, ikhtiar kena dengan sepenuhnya. Kita tak tahu selebihnya. Sekurang-kurangnya kalau kita kata biasa lah, orang menikah nak anak, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ada orang hak Tuhan beri anak tina, Tuhan kata. Ada orang hak dia beri anak jantan. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada juga yang dia beri sepasang. Laki pun ada, perempuan pun ada anak dia. Ada anak laki, ada anak perempuan. Lepas tu wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dia juga yang menjadikan seseorang itu mandul. Tak ada gapo-gapo. Tengok. Pendek je. Dia perbandingan tentang anak je, bukan waktu saja sebenarnya.
Kerja lain-lain pun gitulah juga. Kerja lain-lain, usaha lain-lain pun gitulah juga. Ada orang buat sikit boleh banyak, ada orang boleh sejenis je, ada orang boleh banyak jenis, ada orang dapat kembar. Kalau beranak. Begitulah juga dengan usaha-usaha yang lain. Ada orang sia-sia, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Jadi hak ni kita tak tahulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berlaku kepada kita, cuma yang dikehendakinya kena jaga sunnatullah. Kena jaga sunnatullah setakat mana boleh. Selebihnya serah ke dia. Tak boleh pun hak kita nak, redalah. Di situ kita akan dapat pahala pula. Itu kelebihan orang Islam, reda. Di situ kita dapat pahala pula. Yang keenam, beradab dan bersopan dalam penggunaan bahasa. Kena beradab, terutamanya dengan Allah SWT. Kena kira dengan Allah. Tak boleh, kena beradab. Dengan siapa-siapa pun, dengan majikan pun, ya sajanya kita. Kita buat mengaju lagu tu, buat nak marah, buat nak tunjuk backing lagu tu, apa faedah? Sepak kaki apa dia kata tu, sepak pula. Nak marah. Tak ada, mula-mula tu tersepak dah. Lepas tu dia sepak pula. Pas sakit siapa dah lagu tu. Dia tak boleh main kasar, tak boleh. Tak ada guna. Beragama dengan agama Allah SWT dengan Nabi, tak boleh pergi, tak ada guna. Yang ketujuh, tidak salah bertanya seseorang tentang sebab bagi sesuatu tindakan yang diambil. Tak salah. Tuhan tidak kata apa yang tanya. Tak boleh tanya. Tak usah tanya. Apa hak kamu nak tanya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Waktu bi ayat tu sama. Dah, dia tak tahu bi waktu. Dia tak tahu bi. Jadi boleh tanya Tuhan pun boleh. Apatah lagi manusia. Majikan kita, apa yang tak beri gajinya? Tanyalah. Ini tu senyap. Apa tak beri gaji? Apa tak buat gini sepatutnya? Boleh. Tuhan pun orang tanya. Dan dia tidak tegur kerana tanya tu. Cuma dia tak apa ni. Ada tak kena. Dia mahu tu jawab, dia tidak tak kena. Molek dia pun tak ada kurang apa-apa hak kita. Semuanya muskil. Sekurang-kurang nak menghilangkan kemuskilan pun boleh tanya. Tak apa. Yang ke-8, keharusan mengemukakan alasan dalam pengadilan. Jadi kita kemukakan alasan. Kalau dalam mahkamah, dalam ketika cara tu kena bui alasan. Seseorang tu bagi alasan dia. Allah SWT bui. Ahli kitab dia bagi alasan dia. Apa kita buat kerja lebih banyak, dia mau dia buat kerja sikit, tapi apa dia boleh banyak. So betul ke tak betul, tak apa tu, tak apa. Royak dulu akan dipertimbangkan lah. Dalam pengadilan pun begitu sepatutnya. Jangan tak dengar pengaduan. Yang ke-9, ahli Taurat dan ahli Injil adalah ahli kitab. Ahli Taurat dan ahli Injil dalam hadis ni adalah ahli kitab. Yang dikatakan ahli kitab itu jelas. Dua ni memang ahli kitab. Yang ke-10, sikap sombong dan bongkak sering kali merugikan diri sendiri. Macam dalam cerita ni, rugi sebab saya kata tadi lah. Rugi diri sendiri. Dia tak saya ambil, pas saja. Yang ke-11, Allah SWT bersifat adil. Dia tidak menzalimi sesiapa pun dari kalangan hamba-hambanya. Dia tanya, ada aku buat nyanyi apa-apa kau? Kurang apa-apa kau hak kamu? Dia tanya, tak ada. Dia kata, nafi. Maknanya dia adil. Dia adil. Yang ke-12, dengan limpah kurnianya Allah juga ada melebihkan seseorang daripada seseorang yang lain, atau satu umat daripada satu umat yang lain. Itu memang sunnatullah. Dia pelebihkan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.
Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagiannya daripada sebahagian. Rasul pun ada lebih kurang. Hak lain-lain semua kalau kita perhati dalam ni ada lebih kurang berlaku. Memang dia buat gitu. So bangsa pun gitu juga. Bangsa pun gitu juga. Cuba fikir. Kau tu lah saya terfikir ada saing dulu South Africa dulu. Dia kata kamu jauh lebih bertuah. Apa? Sebabnya kamu ada bangsa, kamu ada bahasa, kamu ada tanah air, kamu ada goni-goni. Aku tak ada. Apa-apa. Memang dia duduk di South Africa. Dia bukan orang asli, orang sana pun. Jadi mana bahasa yang digunakan situ bukan bahasa dia pinjam bahasa orang. Dia bangsa orang lain pergi duduk situ. Tanah air itu bukan tanah air dia, itu tupai orang. Jadi bangsa tu pun kadang-kadang bangsa ada, tapi bahasa dia tak ada. Tulisan pun tak ada. Bahasa ada, ilmu tak ada. Ilmu dalam bahasa tu tak ada. Sedangkan setengah-setengah bahasa tu banyaklah ilmunya, banyaknya. Tak sama. Gapo pun tak sama. Setiap umat terikat dengan amanah yang diserahkan Allah kepadanya. Tuhan nak lagu mana? Terikat dengan waktu kita. 14. Syariat Nabi-Nabi sebelum Muhammad semuanya termansuh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan Allah semuanya benar. Percaya kepada semua mereka adalah sebahagian daripada iman. Tidak percaya atau menolak salah seorang daripada mereka pula menyebabkan kekufuran. Inilah pengajarannya. Yang ke-16, kelebihan umat Muhammad berbanding umat-umat yang lalu. Walaupun umur umat Muhammad tidak sepanjang umur umat-umat yang lalu, dan tempoh kerja mereka pula tidak lama, namun ganjaran yang diterima mereka melebihi ganjaran yang diterima orang-orang lain. Itu semua berlaku dengan kehendak Allah dan limpah kurnianya. Kita ni umat dia berlaku dah. Kalau ada lah umat Nabi dulu, dia tak boleh deki, tak boleh gapo. Seperti mana dia kena tengok Tuhan boleh buya lebih hak ni, bukan lain. Hak ni pun termasuk dalam hak Tuhan nak lebih seseorang tu, umat tu. Gitu je lah, tak boleh deki. 17. Kenyataan hingga ke hari ini membuktikan kebenaran perbandingan dan tamsilan yang dibuat Nabi SAW di dalam 2 hadis di atas. Orang-orang Yahudi dan Nasara hanya dapat bertahan hingga separuh jalan sahaja dalam membawa amanah Allah dan dalam mempertahankan agama yang dibawa Nabi masing-masing. Ajaran paling asas seperti Tauhid pun tidak dapat dipertahankan mereka. Berbeza dengan umat Muhammad, kerana mereka lah satu-satunya umat yang dapat mempertahankannya hingga ke hari ini, dan insya-Allah hingga ke hari kiamat, seperti yang diisyaratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 hadis ini. Isyaratnya mana? Sampai terbenam matahari, habis. Itulah maknanya habis umur dunia sampai ke akhir zaman. Dia akan jaga amanah dia. Hak ni memang sungguh. Kalau perhati kan, kalau perhati kamu hak ke dia lagi, kamu mesti penuh habis dah. Padahal dia baru sangat kamu mesti tu. Dari segi tauhid ada dah. Dari segi tauhid. Sebab apa? Guru anak tu dianggap sebagai Tuhan. Dibuat seperti Tuhan. Semua penyakitnya sama. Penyakit orang dulu pun kena juga. Kalau tak kena penyakit, umat Muhammad saja. Kalau ada pun, itu segulungan, segelintir kecil. Bukan jumhur, bukan kebanyakan. Di mana-mana kalau kita tengok hak semaya lah kan, seperti kita je lah. Tak ada hak semaya, jarang-jarang hak tu terpencil. Jadi tak boleh kita kata tak boleh nak cari hak kebenaran. Itulah beza dia. 18. Antara punca kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kekuatan keyakinan dan kesungguhan mereka dalam menjaga prinsip-prinsip agama. Kalau ada pun di kalangan mereka yang melencong atau tersasul, maka kebanyakannya hanyalah dalam perkara-perkara furu'.
Penyelewengan dalam bidang akidah, kalaupun ada, hanya di kalangan segelintir atau sekelompok masyarakat sahaja. Ia tidak melibatkan semua umat atau majoriti umat. Keadaannya bagaimanapun tetap terkawal hingga ke suatu masa yang ditentukan oleh Allah untuk menamatkan riwayat hidup dunia ini. Ke-19, kedua-dua ahli kitab, ahli Taurat dan ahli Injil, ada yang taat dan meninggal dunia sebagai muslim, dan ada juga yang derhaka dan meninggal dunia sebagai kafir. Itu kenyataan. Ahli kitab dia terbagi pada dua. Dalam hadis, dua hadis tu pun nak kaya dua jenis tu berbeza. Yang ke-20, antara ahli kitab yang taat dan muslim ialah mereka yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil yang tidak diselewengkan, dan mereka yang percaya kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habislah situ. Kemudian Imam Bukhari mengulang sebut hadis 525 ini sekali lagi di bawah bab ni. Sebut dia ada sebut tadi. Jadi nampaknya kita untuk hari ini setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Gana? Mana beza dia lah. Mungkin dia mengambil kira masa-masa tertentu, atau mengambil kira perbandingan umat-umat dahulu semua sekali, bukan mengambil kira umat Muhammad saja. Begitu. Ialah kalau umat Muhammad kita kena pakai dengan arti ada masa-masa tertentu lah. Makna dia tu tidak kata umat Muhammad ni sama-sama banyak. Ada hak-hak betul lah. Misalnya di akhir zaman kan, dalam berdasarkan hadis mana jarang ada, tapi akhir zaman benar lah. Boleh jadi itu yang dimaksudkan. Bagaimana? Jadi itu menggambarkan keadaan-keadaan yang berbeza gitu. Keadaan-keadaan yang berbeza gitu.
Di sini ada beberapa soalan ya. Yang pertama, adakah nas yang menyarankan kita sedekah Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggal dunia? Yang kedua, atau adakah ayat lain yang lebih afdal dibaca selain daripada Al-Fatihah? Sebenarnya kalau nak tanya nas, tak ada. Tak ada. Tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya lagu ni dengan maksud. Sebab kita buat ni kan, dalam TV pun ada kadang-kadang dia, kita hadiahkan Al-Fatihah lah kepada si mati ni, orang-orang yang berkenaan. Ada kan? Kita berhentilah sejenak untuk baca Al-Fatihah untuk dia kan. Ada lagu tu dibuat. Sebenarnya tak ada dalil, tak pernah dalam mana-mana hadis-hadis sebut itu. Tak ada. Kalau orang buat tu, bagi saya dia mana-mana. Dia mana-mana. Sebab dia kira gini, dia kira kita baca Quran, hak mudahnya Fatihah, orang pandai baca belakang kan, ada pahala. Bila ada pahala, kita nak bui pahala kita tu kok, nak kira pahala kita. Dia antara satu konsep kira pahala lagu ni pernah dibuat ke zaman tak ada. Cari saya pendak lah. Ubah bulu tiak dulu lah. Tapi kalau orang buat tu memanglah ada orang buat. Kalau tanya dalil nas, memang tak ada. Memang tak ada. Daripada situlah orang-orang berpendapat supaya juga ngati atau gogol lain buat kira konsep kira pahala lagu tu supaya kita tak ada. Kalau lah benda ni tak perlu ke sampai dulu. Nabi SAW ajaran dia raya sampai bila-bila. Kalau perlu untuk umat dia, tak pernah raya. Tak pernah raya. Jadi sebenarnya dia ada benda-benda macam ni kan, menyebabkan jadi umat ni jadi marah dan mengharapkan orang. Kalau dia kena kena sebab apa? Dan nanti orang kira pahala boleh. Boleh banyak juga ke dia. Jadi tak payah pun habis PT, tak payah susah ngaji. Harap kau orang. Kalau orang itu pun boleh juga. Sedangkan kalau kita baca Quran ke, baca hadis ke, manusia di setiap amalan dia ada surat tak amalan kan? Ada surat tak amalan. Orang kira itu duduk dalam surat mana? Duduk dalam surat mana? Tak ada sebut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada lagu Quran sebut. Kitab gapo lagu ni ya? Ada belaka. Hak kecil besar ada belaka. Apalah surat gapo lagu? Ada kan? Hak tu hak mana? Hak kita buat. Jadi hak orang bui tu duduk mana? Adakah dalil yang menunjukkan seseorang tu putus asa, tak ada apa dia, tak ada gapo, tiba-tiba mari surat lain ni orang lain buat ke dia ni, jadi dia pun masuk syurga gitu? Ada? Tak ada. Tak ada. Situ dah. Jadi dia akan jadi semakin kesok dia akan jadi sebuah agama lain lagi. Akhirnya benda-benda macam ni untuk pahala, untuk gapo ni, ada satu golongan, satu kelas, kelas ahli agama. Kalau orang agama lain tu sami, atau tu disuruh orang tu, diupah orang tu, orang tu buat, kita tak payah buat gapo-gapo. Akhirnya jadi gitu.
Akhirnya jadi gitu. Jadi tak molek. Nabi SAW ajaran dia tidak gitu, tidak jadi komalah orang tak buat gatul dengan orang, tidak gitu. Dia jadi berdikari. Itu cara dia ajar. Atau adakah ayat lain yang lebih afdal dibaca selain daripada Fatihah? Maksud baca untuk kiring, kau maksudnya sini? Masalah kiring tu sendiri dulu. Dalam yang kita nak kiring tu kita banyak, cukup setara mana? No. Lu fikir nak kiring kau orang tu dulu. Jadi kiring tu nak tahu boleh. Dia kata kalau boleh pahala. Kalau niat dulu lagi dia baca ni, kalau tidak tak khatam Quran, banyak lagi kerja lain dia pun. Nah. Tapi buat tak kalau baca ni boleh piti. Apa kata? Dia nak boleh pahala, dia kena ikhlas dulu. Tak ikhlas kalau tu. Boleh. Dia jadi macam upah kerja-kerja lain pula. Dia akan melahirkan satu golongan yang kerja dia jadi lagu tu akhirnya. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah Nabi kita tak ada golongan lagu ni, tak ada. Lepas tu dia akan timbul macam-macam lagi, hak lebih lagi. Dia ada package pula. Package macam-macam lah. Saya pun dah kena di Masjid Teripuk. Kita duduk nak apa ni, sibuk nak mai tarawih lah. Ada orang buat mari sorak. Dia kata ni package lah, nak lagu mana, untuk berapa kali khatam kepada tok nenek kita. Dia ada. Dia duduk sebab berapa kali khatam Quran, nak ngatik berapa ribu, berapa. Ada. Kalau sebanyak ni bayaran sebanyak ni. Tengok kan kau jadi tu. Kau jadi macam-macam lah. Macam-macam. Iyalah pada nak sedekah pahala tu, adakah Nabi SAW pernah buat lagu tu? Situ dulu. Sebab kalau Nabi tak buat, kita cuba buat kan, dia khabar tu tak tahu. Dia kau jadi teruk. Kau jadi teruk. Jadi itulah bendanya. Jadi hak lain-lain pun dia kata asal dapat pahala boleh lah. Sebab konsep kira itu dulu. Dia kalau ada pun ulama-ulama yang kata dapat pahala boleh gini-gini, itu dia banyak syarat dia. Kalau kita baca-baca tengok tu, dia kena ikhlas, dia kena gitu gini, banyak. Tapi kalau daripada cara lagu saat ni, cara nak cari makan tu jadinya pergi bawa sakelar dia tu. Lepas tu royak dengan package ni, package itu lagu lain dah tu jadi tu. Dan melahirkan satu generasi, satu golongan yang akan buat kerja lagu tu sebab mudah. Sebab mudah. Hak golongan hak buat kerja usahawan ke apa, peniaga tu suku akan ada lagu tu. Hak nanti tunggu orang bui, dia pergi ngatik kubur, dia pergi baca Quran, kalau dia pergi tunggu kubur kau apa, dia akan ada lagu tu. Ini sebenarnya tidak pernah wujud di zaman Nabi SAW, di zaman imam-imam dulu tak ada benda lagu ni. Orang buat tu yang tak ada dalil. Dia buat berdasarkan fikiran dia. Sedangkan benda nak kira pahala, nak dapat pahala, nak kata dia tak boleh nak fikir dengan akal kita. Salah tu. Benda ni mesti kita tahu daripada Rasulullah SAW. Tak ada orang boleh royak benda lagu ni kepada kita, dan kita boleh nak pegang selain daripada Nabi. Tak boleh. Orang lain tak boleh royak. Imam-imam siapa pun tak boleh royak. Tak pernah pun mereka kecek benda lagu ni. Tak pernah. Itulah ringkasnya. Dia doa lain. Doa lain. Doa minta ampun, istighfar untuk orang yang hidup boleh. Orang mati boleh. Kita buat tu doa lah. Takut keliru dah. Boleh juga tanya ke dah. Ini macam tak ada langsung. Ada. Nabi SAW ajar doa. Dalam Quran ada sebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sabaquna tu gitu. Mati. Kita minta Tuhan ampunkan untuk dia. Sekadar tu lah. Minta ampun.
Bukan kira pahala. Jadi kita kira dia tak sapa. Lagu mana? No. Siapa dia? Tak sapa. Allah SWT. Jadi timbul banyak persoalan pula. Jadi kita kira melalui dia lah biar dia sapa. Kalau tak sapa jadi lagu mana? Kita nak katakan no. Jadi dia tu amanah kau tidak amanah kau lagu mana? No. Banyak perkara pula timbul tu. Kalau tidak dibuat benda ni tak timbul dulu lagi tak ada. Tapi ya, sebab kata saat ni doa istighfar boleh. Dia kiyah demon ni dia kiyah dengan doa istighfar boleh. Itulah yang dia kata boleh saat ni kiyah pahala ke apa tu. Sebenarnya berbeza. Nak kiyah ni dia ada kaedah. Orang ngaji usul fiqh. Nak tahu kiyah lagu mana boleh pakai, kiyah lagu mana kiyas fasid. Orang panggil kiyah tak pakai. Qiyas ma'al farid, macam-macam nama dia. Qiyas tak kena lagu. Jadi kita qiyas lagu mana? Ni orang lelaki, tu orang perempuan. Orang lelaki pun boleh beranak juga kita kata. Pasal apa? Pasal dia orang. Aduh pula lagu tu. Tak kena tu. Apa yang kita kata dia orang boleh beranak? Bukan sama-sama orang. Tak kena tu. Jadi serupa juga dengan hak ni. Dia qiyas tadi. Dia qiyas dengan doa, dengan istighfar. Doa untuk orang hidup boleh ke tidak? Boleh. Untuk orang mati? Boleh juga. Istighfar boleh ke untuk orang hidup? Orang hidup, saya kita, semoga Allah mengampuni dosamu, kita kata boleh. Orang mati boleh juga. Kira pahala ke orang hidup boleh ke tak boleh? Tak boleh. Orang hak terima tu dia kata kira pahala ni boleh kau mati. Apa tak boleh. Dan kalau doa boleh. Untuk orang mati orang hidup boleh berlaku. Kalau istighfar boleh. Hak ni boleh ke? Untuk lagu tu sebenarnya banyak kau kita tak payah buat kerja, biar anak kita buat. Dah. Pahala boleh kita. Sebab apa dia nak kira pahala sakmul kita? Sebab kira pitih dah. Kalau lagu tu dah. Tu orang panggil kiyah tak kena tu. Kiyah pasal ni lah. Orang jatuh pun banyak juga. Pasal apa? Bukan orang tina saja, sebab manusia juga orang jatuh tu. Lagu tu tak kena tu. Hak ni pun kita kena perhati gitu. Masalah qiyas ni terutama dalam bab benda-benda ibadat lagu ni. Kalau nak qiyas bab dunia lain, memang boleh. Tapi kalau bab dosa pahala, bab benda-benda lagu ni tak boleh. Di luar daripada jangkauan akal fikiran kita. Kita kena terima saja. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih selamat. Kalau terberat biar jadi bahaya. Itulah yang telah berlaku kepada macam-macam pokok-pokok yang melampau tu di mana-mana pun. Ginilah. Bagaimana dengan apa di serkot pada awak yang meninggal? Dia itulah ulama bahas. Ulama bahas kalau sedekah harta benda. Ada kata boleh. Boleh. Tapi kalau jenis macam gini Imam Syafi'i kata tak boleh. Tapi ada orang kata boleh. Tapi dengan syarat-syarat dia lah. Kena ikhlas, kena gitu gini. Yang jelasnya tidak pasti. Pastinya kalau kita buat diri gitu. Jadi kalau kita sedekah gapo pun, nak kata masuk dalam amalan siapa dia? Amalan orang lain yang berguna untuk dia. Tak pernah ada dalil dalam Quran ke, dalam hadis ke, orang tu tiba-tiba nak masuk neraka tak jadi. Sebab apa? Orang lain kira ni amalan. Ada lagu tu? Tak ada. Maknanya tak ada. Hak ada ialah amalan seseorang tu. Hak sebenar. Gitulah rekahnya. Soalan, dalam perjalanan dengan bas dari KL KB, apabila masuk waktu zuhur, saya telah berniat jamak takhir kerana pemandu tidak berhenti untuk solat zuhur pada masa itu, tetapi berhenti pada 3 petang dan membenarkan penumpang solat zuhur. Bolehkah saya batalkan niat tadi dengan solat jamak takdim pula? Boleh, tak ada jadi masalah. Sebab waktunya masih ada lagi, tak keluar lagi tukar, tak apa, boleh. Dia ni boleh tukar, tak ada apa lah.
Pohon penjelasan untuk pencerahan sama ada mafhum hadis di bawah dikategorikan sebagai hadis sahih atau sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, ada 5 tempat yang apabila seseorang itu bercerita tentang hal dunia, dia akan dibangkitkan daripada kubur seperti seekor babi. Yang pertama ialah berbual-bual di tempat pengajian, berbual-bual hal dunia di majlis membaca Al-Quran, berbual-bual di dalam majlis kematian, berbual-bual di atas kuburan, dan berbual-bual di dalam masjid. Petikan dari buku Penawar Bagi Hati, karangan sekian-sekian orang ni, Abdul Aziz Ismail. Muka surat sekali dia lengkap sini ya. Di bawah tajuk Selalu Mengingati Mati. Ni kalau kita dengar, kalau mengaji kaedah dirayah, tak ada gitu. Tak ada gitu, dengar tahu dah. Dia gini orang-orang menyebarkan benda-benda lagu ni kan, dia tak fikir lah. Apa dia tidak riwayat mana? Dia ambil mana? Dia kata Rasulullah SAW bersabda ni, berat ni. Bukan benda main ni. Lepas tu tak boleh buat dalam masjid, dalam gabung ni lah, tahu mana buat lagu mana. Naklah pada perincian. Ini dia panggil hadis-hadis tarhib. Berapa banyak benar hadis-hadis targhib dan tarhib. Dia hadis maudhu'. Hak ni termasuk dalam tak lagi. Dia tak ayat dalam kitab mana, hadis apa. Mudah gitu mudah gitu. Dia tidak tahu sebenarnya menyebar benda-benda macam ni dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Kita ingat ke nak kebajikan dengan kita sebar benda lagu ni, rupanya boleh dosa besar. Tak ada pasal lah kita. Bukan bermakna apabila kita kata gitu, mana kita nak suruh menggalakkan orang, dah buahlah. Bila orang duk ngaji Quran, bukan gitu. Tapi ni cara lagu ni tak kena. Benda lagu ni dalam bab targhib dan tarhib banyak benar. Targhib tu apa dia? Nak menggalakkan orang buat sesuatu, benda yang baiklah pada dia. Tarhib ni menakut-nakutkan orang. Sebab kalau orang tak takut, dia akan buat. Tu dia jadi tak molek lah. Dia nak menakutkan orang daripada buat. Kalau dalam bab ni banyak benar. Bab fadilat, bab targhib, bab tarhib, banyak benar. Dia mau tu. Hak lagu-lagu ni kan banyak benar. Tak ada lah, pendek kan. Tak ada, benda lagu ni tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia petik Imamul Haramain. Kita terjemah lah. Terjemah rekah cerita ni. Ijma' muhaqqiqun mengatakan orang awam ni dia tak boleh pegang dengan mazhab sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan dia kena ikut mazhab imam-imam hak sudah buat kajian, buat penelitian, penyelidikan, dan buat bab-bab dalam hukum ni. Kerana sahabat itu ia tak cara ke masalah-masalah furu', ijtihad dan dari segi kaedah-kaedah usul fiqh ke apa, dia tak ambil kira. Lepas tu kata Qarafi, kata dia, saya tengok Syekh Taqiyuddin Ibn Salah, gini maksud dia nya, taklid hanya boleh kepada imam 4 saja, tak boleh orang lain. Sebab mazhab imam 4 ni dia memang tersebar dengan meluas, sehingga kemahlah mazhab tu. Dari segi ada taqyidnya, hak mutlaknya, ada takhsis yang umumnya, syarat-syarat furu' dan macam-macam lagi. Kalau di satu tempat hukumnya itu tidak apa jelas, akan ada tempat lain yang bagi penjelasan. Kalau mazhab ni macam itulah dia kemah. Adapun kalau kalau pendapat orang lain hanya dinukilkan fatwa dia saja, tak tahu hak mana yang menjadi
penyempurna kepadanya, atau mentakyidkannya, atau mentaksiskannya, dan lain-lain lagi. Begitu juga bukan seorang syekh yang menghadkan taklid ni boleh kepada imam-imam hak sahur, imam-imam pak lah misalnya. Kita kata ini tersebut dalam Muqaddimah Aujazul Masalik. Berdasarkan kepada kenyataan di atas, apa komen Ustaz? Ini pendapat pendapat orang kok dia pergi ke situ lah, pergi ke situ. Kita dapati kalau kita tengok pendapat-pendapat ulama ni ramai. Ini satu pendapat, bukan hadis. Kalau Imam Ulama Haramain, itu pendapat dia. Qarafi ke Ibnu Salah ke, itu pendapat dia. Berapa banyak pendapat dia dalam satu-satu perkara tidak dipakai oleh orang pun. Jadi dalam bab ni, ini pendapat dia. Kalau kita nak terikat dengan pendapat dia, ya, tak kisahlah muka dia orang alim. Tapi pada kita lebih baik kita ambil hak orang lain. Hak orang lain kata tak ada gapo, boleh ikut. Apa tak boleh ikut sahabat je? Patut tabi'in tu dia ikut sahabat lagu mana? Adakah dia tanya ni hukum ni mutlak kok? Tak ada. Duk bahas usul fiqh situ dah. Usul fiqh tu pun tak ada date lagi situ pada masa tu. Adakah dia tanya begitu? Adakah yang mengatakan tak boleh kalau ikut Abu Bakar, mereka Abu Bakar saja? Tak. Sedangkan sahabat-sahabat sama dia tahu daripada orang ni, dia amal. Dia tahu daripada orang ni, dia amal. Padahal dalam masalah yang sama, dua orang tu berbeza pendapat. Boleh pun tak ada siapa kata gapo daripada dulu lagi, daripada zaman sahabat lagi. Tapi setengah-setengah orang dia kata zaman sahabat tu sebab dekat dengan Nabi SAW. Kok mana-mana pun sahabat yang bawa hadis tu boleh jadi pada pendapat orang lain dia kata dia tak faham, dia salah faham. Tapi boleh juga kan, orang boleh ikut tu. Tak ada kata mu tak tahu tak boleh. Dia tu setakat mana tahu, dia orang biasa je. Adakah perincian lagu tu? Jawabnya tak ada. Jadi bila tak ada, sebab itu kita kata orang-orang yang berpendapat boleh ikut selain daripada imam pak tu lebih kuat lagi, lebih kemah. Kalau ada berpendapat begini, itu pendapat lah, pendapat. Beginilah pun kita kalau nak ikut Syafi'i kata tak boleh pegang Quran, kalau mai kotor ke apa. Memang kalau kita ikut Syafi'i kita pegang dosa, memang tahu dah tu. Tapi bagaimana kalau seseorang dia tidak ikut Syafi'i, dia ingat ikut Bukhari misalnya? Kita nak kata dah hak Bukhari itu boleh jadi tak jelas lagi sebab tak ada imam-imam mujtahid tarjih dalam mazhab dia ke, mujtahid mazhab ke, ataupun mujtahid muntasib ke, sebab dia tak ada, dia sorang aja. Mungkin kita kata gitu kan. Tak kena kata gitu. Boleh jadi kita kata Imam Bukhari tak maksud itu, dia maksud lagu lain. Apa orang yang ikut Imam Syafi'i itu sah ke pendapat Imam Syafi'i? Tak juga kan, tak jelas juga. Boleh jadi Syafi'i gini, boleh jadi gini, boleh jadi gini. Kadang-kadang hak pendapat hak lemah pun dalam Syafi'i itu orang pakar dah, padahal tahu dah lemah. Jadi kedudukannya tidak lebih daripada imam-imam yang lain. Misalnya kalau Imam Bukhari kata boleh orang bagi kotor tu pegang Quran, baca Quran, adakah siapa-siapa ahli ilmu yang syak tentang pendapat dia tu bahawa boleh jadi dia tidak maksud gitu? Tak ada. Mana-mana orang ngaji pandai-pandai semua kata memang maksud dia gitu, dia berpendapat begitu. Jadi apa lagi kita nak ragu dengan dia? Apa lagi kita nak ragu? Kalau kita tahu tentang Syafi'i pun lebih kurang tu juga, paling tinggi kalau tahu pun lebih kurang tu juga. Kepada orang amal ni, tunjuklah hak Syafi'i kau Bukhari ke, dia tak 31 pada orang amal ni. Jadi dia nak nilai hak mana lebih kuat pun dia tidak tahu sebenarnya. Lebih senangnya gitulah, mana kita terbuka. Dan kalau ada lagu ni, dengan kita menghormati ulama-ulama ni, kita kira ini pendapat dia. Kita tak perlu terikat dengannya. Imam Abu Hanifah dia hebat, ada dia hebat, dia kata kita tak boleh makan, kita tak boleh makan kita. Itu pendapat dia, ikut dia lah, dia tak boleh makan. Tapi kita no,
Macam kita nak agan. kita nak agan. Tak boleh ikut dia. Tak boleh ikut dia. Kita nak pergi pasir putih. Dia driver, dia tak pergi pasir putih. Tak saya ikut dia nak pergi lah lain. Kita ikut nak pergi pasir putih. Driver pasir. Benda lagu tu je, mudah. Jadi saya rasa gitulah ni pun gitu. Wallah.